Pengenalan. Mengikut Akta Kesatuan Pekerja 1959, Kesatuan Pekerja didefinisikan sebagai apa-apa pertubuhan atau gabungan pekerja-pekerja atau majikan-majikan. Menurut Maimunah pada tahun 2016, Kesatuan Sekerja merupakan kesatuan yang mencuba untuk meningkatkan terma dan kondisi pekerjaan pekerja melalui proses perundingan kolektif ini. Perundingan kolektif merujuk kepada perbincangan antara majikan dan pekerja mengenai syarat-syarat pekerjaan termasuk persekitaran kerja, keadaan pekerjaan, tempoh masa shift yang ditentukan dan jenis-jenis cuti kepada para pekerja dan juga faedah penjagaan kesihatan dan pampasan berdasarkan seperti gaji asas ataupun gaji pokok, gaji lebih masa dan faedah persaraan serta bonus. Di sini kami akan menerangkan mengenai proses perundingan kolektif supaya dapat merancang untuk kesatuan sekerja dan pada masa yang sama untuk memastikan kesatuan sekerja ini dapat berjalan dengan baik dan berkesan kepada seluruh pekerja, dan termasuk juga untuk mendapatkan pengiktirafan daripada majikan mengenai perundingan kolektif ini untuk kebaikan pekerja. Objektif perundingan kolektif ini adalah untuk mengeratkan hubungan yang baik dan mesra untuk majikan dan pekerja, untuk menjaga kepentingan majikan dan pekerja, dan untuk mendorong pemeliharaan persekitaran yang demokratik di tempat kerja. Perundingan kolektif berfungsi sebagai perjanjian damai. Ia adalah antara majikan dan pekerja. Bagaimanapun, penyelesaian antara kedua-dua pihak adalah kompromi. Fungsi yang kedua adalah untuk memberi kesatuan sekerja kuasa untuk berunding dengan keadaan kerja yang lebih baik. Perundingan penting untuk memastikan pekerja dilayan secara adil. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai menentukan syarat pekerjaan seperti gaji, faedah, jam kerja, cuti dan lain-lain. Yang terakhir adalah berfungsi untuk menentukan tawar-menawar mengenai terma dan syarat perkhidmatan antara kesatuan sekerja dan majikan. Tawar-menawar kolektif sangat penting kerana percanggahan antara majikan dan pekerja boleh mengakibatkan pelbagai peristiwa antagonis seperti mogok kerja, penutupan dan lain-lain. Seterusnya adalah proses perundingan bersama. Untuk yang seterusnya, ada 3 perkara yang akan dibincangkan, iaitu pengiktirafan daripada majikan, permohonan pengiktirafan dan perundingan kolektif. Yang pertama adalah mengenai pengiktirafan daripada majikan. Setelah sesebuah kesatuan sekerja itu mendapat perakuan pendaftaran daripada ketua pengarah, kesatuan sekerja itu perlu memohon pengiktirafan majikan bagi membolehkan perundingan kolektif itu dibuat. Perkara ini dinyatakan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, iaitu sesebuah kesatuan sekerja mesti mendapatkan pengiktirafan daripada majikan sebelum kesatuan berkenaan boleh mempelawa majikan untuk memulakan perundingan kolektif. Pengiktirafan daripada majikan ini adalah di bawah prosedur dan proses tuntutan pengiktirafan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Tujuan tuntutan daripada pengiktirafan daripada majikan ini adalah kerana ia merupakan prasyarat sebelum kesatuan berkenaan boleh menjemput majikan untuk mengadakan perundingan kolektif dan membolehkan sesebuah kesatuan itu berfungsi sebagai badan atau ejen yang mewakili pekerja.
Mengikut sumber Jabatan Perhubungan Perusahaan, bagi mendapatkan pengiktirafan daripada majikan berkenaan dengan kesatuan sekerja yang ditubuhkan, sesebuah kesatuan sekerja tidak boleh menuntut pengiktirafan berkaitan pekerja-pekerja yang digajikan dalam kapasiti pengurusan, eksekutif, kerahsiaan atau keselamatan sekiranya majoriti daripada keahliannya terdiri daripada pekerja yang bukan digajikan dalam mana-mana kapasiti tersebut. Permohonan pengiktirafan. Pertama sekali, tuntutan mestilah dikemukakan secara bertulis dalam borang yang ditetapkan kepada majikan. Yang kedua, kesatuan sekerja dapat mengajukan sesuatu aduan bertulis kepada pengarah perhubungan industri sekiranya majikan menolak. Majikan haruslah memberitahu kesatuan sekerja-pekerja berkenaan secara bertulis alasan-alasan mengapa pengiktirafan tidak diberikan kepada mereka. Setelah pengiktirafan diberikan kepada kesatuan sekerja-pekerja yang berkenaan, majikan atau kesatuan sekerja hendaklah memberitahu ketua pengarah. Ketua pengarah diberi kuasa untuk mengambil langkah membuat pertanyaan kerana dia mungkin menganggap perlu atau sesuai manfaat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir sekali, setelah penilaian dan pertimbangan dibuat oleh majikan, Kesatuan Pekerja Elektrik Semenanjung Malaysia berjaya mendapatkan pengiktirafan daripada majikan berkenaan dengan penubuhan kesatuan sekerja yang mewakili kaki tangan kumpulan sokongan kesatuan pekerja tersebut. Di dalam perundingan kolektif Kesatuan Pekerja Elektrik Semenanjung Malaysia, kesatuan sekerja boleh memulakan perundingan dengan majikan berkenaan sesuatu perkara yang berbangkit. Kesatuan pekerja juga boleh mempelawa majikan atau kesatuan majikan untuk memulakan perundingan kolektif. Namun demikian, kesatuan sekerja tidak boleh memasukkan cadangan yang menimbulkan atau berhubung dengan persoalan yang bersifat umum berkaitan dengan prosedur-prosedur kenaikan pangkat pekerja, pemecatan, pergerakan tugas dan pengambilan mana-mana pekerja. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambungkan oleh ahli yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambungan bagi perundingan kolektif kami. Di bawah subsection 2A, kami sebagai Kesatuan Pekerja Elektrik Semenanjung Malaysia bercadang untuk menyediakan 3 usul untuk kesatuan seperti yang berikut. Yang pertama adalah peruntukan untuk latihan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja-pekerja. Ini adalah penting bagi menjamin kualiti prestasi pekerja-pekerja. Keduanya, peruntukan bagi suatu kajian semula sistem upah tahunan yang mana ini adalah terutama sekalinya bagi pekerja yang terpaksa bekerja pada hari rehat dan juga berkaitan peruntukan bagi hari kelepasan bagi setiap pekerja. Dan yang terakhir, yang ketiga, peruntukan bagi suatu sistem ganjaran yang berdasarkan prestasi, yang mana pekerja akan lebih bermotivasi jika sistem ganjaran yang berdasarkan prestasi dapat diwujudkan. Sekian sahaja kami dari Kesatuan Pekerja Elektrik Semenanjung Malaysia dalam mengusulkan 3 perancangan untuk kesatuan kami. Harap perkara ini dapat perhatian dari pihak tuan sebagai pihak majikan serta tuan dapat menerima usul-usul tersebut yang kami nyatakan tadi demi kebajikan semua pihak. Terima kasih. Setelah mendapat pengiktirafan daripada majikan, kesatuan sekerja boleh memulakan proses perundingan kolektif dan juga membincangkan hal-hal yang telah dicadangkan. Justeru, setelah melihat kepada tindakan perusahaan yang diambil oleh pihak kesatuan sekerja, pihak majikan perlu segera mengambil langkah penyelesaian sama ada secara perundingan bersama dan bagi menyelesaikan pertikaian. Oleh itu, kedua-dua pihak digalakkan supaya menyelesaikan pertikaian-pertikaian di antara mereka berdasarkan tolak ansur untuk mencapai keputusan yang memuaskan hati kedua-dua belah pihak. Sekian, terima kasih.